Ya saudara, jadi kaedah gedung yang kita gunakan untuk memberi pelindungan ke atas permukaan kayu dengan cara kita memberikan lapisan. Apakah yang dimaksudkan kita memberi lapisan ke atas permukaan kayu? Lapisan apakah yang sesuai kita berikan ke atas permukaan supaya kekotoran tidak menghinggapi ke atas kayu dan kotoran itu senang dibuang. Seperti tumpahan seperti kicap atau sos, kalau jatuh ke atas kayu atau permukaan perabot kita, senang kita mencucikannya. Cuba tuan fikirkan lapisan apa? Ya, sebenarnya lapisan yang paling logik adalah senang kita memberi satu lapisan plastik sebenarnya. Ya, cuba jangan lihat ya. Ini plastik ni ke atas permukaan kayu. Jadi segala tumpahan seperti kicap, tomato sauce ke, bila tumpah ke atas senang kita sapu dia. Sebenarnya lapisan plastiknya inilah yang kita berikan ke atas perabot. Jadi apakah contoh lapisan-lapisan plastik yang kita gunakan zaman sekarang ni? Contohnya seperti varnish, polyurethane, water-based polyacrylic, lacquer. Ini semua adalah lapisan plastik sebenarnya. Sama juga macam baju kita ni ya. 70% cotton, 30% polyester. Polyester tu sejenis plastik. Kita gunakan ni stokin nylon, tali nylon, PVC, pipe air guna PVC pipe. Itu semua jenis-jenis resin plastik. Jadi sama juga dengan kita bahan-bahan yang kita gunakan di atas perabot seperti varnish, lacquer, polyurethane, pada hakikatnya dia adalah plastik, tetapi adalah plastik jenis cecair yang senang kita sembuhkan dengan spray gun. Itulah mereka ciptakan spray gun supaya senang lapisan plastik itu disembuhkan ke atas permukaan perabot atau kayu. Jadi itulah hakikat dia. Kita spray plastik sebenarnya. Jadi walaupun kita dah belajar dengan teknik-teknik pemasiapan ke atas kayu dengan cara kita memberikan perlindungan ke atas kayu dengan cara penyerapan yang pertamanya, kemudian dengan cara kita memberi lapisan filem. Pada akhirnya sebenarnya lapisan filem plastik sebenarnya. Dan satu lagi yang lapisan yang mampu kita lakukan sekarang ni juga lah dengan menggunakan shellac, tapi shellac itu adalah natural daripada bahan buangan sejenis kumbang yang terdapat banyak di India dan di Thailand. Dan kumbang tu hinggap di pokok, dia mengeluarkan cecair yang orang kopek itu ambil dia punya kepingan tu, apabila dia dicairkan dengan spirit, kemudian dia sapu ke atas kayu atau perabot, dia mengeluarkan filem. Tapi kita tak bolehlah mengatakan dia plastik, cuma dia adalah lapisan filem dan dapat juga memberi perlindungan ke atas kayu. Kaedah memberi perlindungan dan kecantikan dengan cara lapisan ialah saya akan lapisan seperti varnish ke, polyurethane, lacquers, water-based acrylic dan sebagainya. Untuk demo kita hanya akan menggunakan varnish ya. Varnish. Ini senang, mudah kita dapat kedai hardware daripada syarikat Unipin. Banyak lagi syarikat yang mengeluarkan varnish. Murah aja RM12. Jadi untuk para DIY, penggemar DIY, kita senang dapat benda-benda gini ya. Ini kaedah kita sapu dengan brush ataupun dengan foam brush. Kemudian kita akan menggunakan kaedah spray. Ini adalah spray clear. Tidak ada warna Tapi kalau di pasaran dan di dalam industri ada juga yang spray yang ada warna Kita tak payahlah kita menggunakan spray gun. Ini mungkin seri lain kali saya akan menggunakan spray gun. Untuk peringkat kali ini kita menggunakan secara yang mudah, secara DIY. Jadi apa yang kita telah pelajari, apa yang saya cuba sampaikan, tidak perlulah saudara-saudari nak pakai semua kaedah-kaedah yang telah saya terangkan.
seperti nak pakai tea oil ke apa ke spray, tak perlu. Saudara-saudari nak pakai semua, nak pakai varnish ke. Jadi semua bergantung pada keperluan projek saudara-saudari. Kalau projek kita adalah barang-barang kecil, barang-barang kraft tangan, memadailah kita pakai tea oil. Kita nak selepas tea oil kita nak spray pun boleh, tanpa spray pun boleh. Terpulang pada kita punya cita rasa, dan terpulang pada kos yang kita mampu. Dua-dua itu dapat memberikan perlindungan. Cuma tahap perlindungan itu adalah berbeza. Kerana lapisan adalah lebih kuat daripada yang teknik penyerapan. Apa yang saudari dah lakukan, kaedah penyerapan atau kaedah spray, semua adalah bagus. Saya tidak ada nak mengatakan yang kaedah penyerapan lebih bagus, apa ke ini kaedah lapisan lebih bagus. Semua bergantung pada apa benda yang projek kita buat. Kalau kita mestilah nak dia ketahanan yang lebih. Lebih baiklah kita menggunakan varnish ataupun kita menggunakan spray can. Biasanya spray can ni adalah berasaskan polyurethane. Jadi kalau kita nak buat taman katakan, kita bolehlah menggunakan tea oil. Tapi tea oil bukanlah satu perlindungan yang kuat. Kalau kita nak memberi perlindungan yang kuat untuk perabot taman kita, supaya dia tidak mudah dirosakkan oleh perubahan cuaca seperti panas, hujan, kita boleh menggunakan kaedah lapisan lain, seperti epoxy contohnya. Itu kita akan belajar kemudian. Pada kali ini kita hanya akan menggunakan secara DIY, menggunakan cara penyerapan seperti tea oil ataupun cara lapisan dengan menggunakan varnish dan spray can. Sekian, terima kasih, dan kita akan sambung dengan seri berikutnya dengan saya akan menunjukkan demo. Jadi untuk demo seterusnya ialah kita menggunakan bahan kemasyarapan yang boleh memberi lapisan. Untuk lapisan pertama ni kita hanya beli satu lapisan yang nipis sahaja. Memelas kita akan selepas ia kering selama 2 jam. Okey, memadai. Bentar tadi saya menggunakan spray can polyurethane sebagai bahan lapisan, dan kali ini saya akan menggunakan clear varnish. Jadi lapisan pertama ni kita buat dia nipis sahaja, dan kita akan menunggu semalaman. Keesokan hari baru kita memelas. Lapisan pertama, apabila kita melakukan lapisan pertama, segala bulu-bulu yang ada di atas permukaan kayu dia akan naik. Dia akan kering, dia akan keras, dia akan menjadi kasar. Jadi kita hanya buat satu lapisan yang nipis, lapisan pertama. Selepas ia kering selama semalaman, kita akan memelas. Saya akan menggunakan foam brush. Boleh juga menggunakan foam yang brus yang biasa bagi projek yang lebih besar. Ini hanyalah demonstrasi. Kita ambil lapisan yang nipis. Selepas ianya kering, besok kita akan memelas. Okey, kita tunggu semalaman. Jadi saudara, ini hasil proses penyerapan yang kita telah siapkan, dan proses lapisan varnish dan polyurethane yang telah kita siapkan. Cuba kita tengok lapisan tea oil, macam mana ia menyerap ke dalam kayu. Dia memberi perlindungan dengan cara dia memasuk ke dalam rongga-rongga kayu, dan ia kering, dan dia akan beri perlindungan ke atas moisture, atas kelembapan. Ini adalah beeswax. Beeswax begitu juga hasil dia. Dia menyerap ke dalam rongga-rongga kayu juga seperti tea oil. Dan ini adalah lapisan spray can. Dia membentukkan lapisan. Dia tidak menyerap, tapi dia hanya
membuat lapisan ke atas permukaan kayu. Saya telah memberi lapisan sebanyak 2 kali ya. Setelah saya kering politin selama 2 jam ya, saya akan blast dan akan buat sekali lagi ya lapisan. Ini adalah varnish. Varnish dia kering agak lama, semalaman ya. Dan saya telah memberi lapisan yang kedua. Nah, inilah hasil dia. Jadi saudara telah melihat ya. Ini adalah proses dua proses lapisan kayu dan juga dua proses penyerapan bahan kemasyarapan ke dalam kayu. Jadi proses penyerapan tidaklah perlindungan yang begitu kuat kerana perlindungan yang telah masuk ke dalam ya. Cuma ia dapat memberi perlindungan daripada moisture kelembapan. Itu juga dengan beeswax. Tapi berlainan dengan kalau kita memberi lapisan seperti polyurethane dan varnish. Jadi dua kaedah bahan kemasyarapan yang kita lakukan ya, dengan kaedah penyerapan dan kaedah lapisan. Kedua-duanya kita boleh melakukannya dan mengikut apa keperluan dan projek kita. Jadi untuk siri yang seterusnya, saya akan membuat penggunaan bahan kemasyarapan penyerapan seperti wood stain, berbagai-bagai jenis wood stain. Jadi untuk siri yang ketiga, saya akan menggunakan wood stain yang dapat menyerap ke dalam rongga supaya ia memberikan kepada ira-ira dan seterusnya dapat memberi perlindungan. Seterusnya saudara, dalam siri ketiga nanti kita akan belajar penggunaan bahan pewarna ataupun wood stain. Itu bagaimana kita hendak mengubah warna sesuatu perabot atau projek kayu. Ada berbagai-bagai jenis wood stain yang terdapat di pasaran di Malaysia ataupun mungkin di Indonesia, rakan-rakan kita di Indonesia. Terusnya selepas kita memberi warna ke atas sesuatu perabot itu dan bagaimana kita hendak memberi lapisan ke atas perabot kita. Kerana bahan pewarna ia belum cukup dapat melindungi perabot kita. Seterusnya kita harus memberi lapisan finishing, lapisan kemasan ke atas perabot warna yang telah kita lakukan. Jadi bersama-sama kita mengikuti siri berikutnya dan sama-sama kita belajar. Sekian.